Jauh di puncak pegunungan Sarawak yang selalu dilitupi kabus tebal, ada satu legenda yang masih terpahat kuat dalam sejarah kita. Ini bukan cerita pasal binaan kayu biasa tau, bukan sama sekali. Tapi ini adalah kisah tentang sebuah simbol, simbol keazaman yang tak pernah goyah. Ya, inilah dia, kisah Kubu Bukit Sadok. Cuba anda tengok ni. Ini bukan fantasi, bukan rekaan filem. Inilah gambaran sebenar sebuah benteng yang, memang perkasa di puncak dunia. Kubu Agong milik Rentap. Inilah dia, lambang penentangan yang paling padu menentang pemerintahan keluarga Brooke. Percayalah, realiti kisah ni lagi epik daripada mana-mana cerita dongeng yang pernah anda dengar. Jadi, siapa sebenarnya hero di sebalik benteng yang gagah perkasa ni? Nah, di sinilah kita kenal dengan arsitek penentangan tu sendiri. Seorang pahlawan Iban yang sangat-sangat digeruni, Libau Rentap. Bagi dia, Bukit Sadok ni bukan sekadar kubu biasa, tapi ia adalah kubu keramat, tempat suci perjuangan dia. Kenapa Rentap ni berjuang? Sebenarnya, sebabnya sangat jelas dan mudah difahami. Dia perosak tak nak tunduk pada kuasa asing. Titik. Bagi dia, tanah Sarawak ni milik bangsanya. Jadi, Bukit Sadok ni terus jadi macam pusat pemerintahan dia lah. Markas utama untuk menentang sesiapa saja yang berani cuba nak jajah tanah air mereka. Okey, sekarang jom kita tengok kenapa lokasi ni sangat-sangat strategik. Pemilihan Bukit Sadok ni, ia bukan nasib, bukan kebetulan. Tak, ia adalah satu langkah yang sangat bijak, satu percaturan jenius yang guna alam semula jadi sebagai benteng pertahanan paling hadapan. 830 meter. Cuba bayangkan, 830 meter dari aras laut. Itu bukan rendah tu, tinggi betul. Bagi mana-mana tentera yang nak serang, nak mendaki tu saja pun dah satu kerja yang berat. Itu belum lagi kena tembak walau sebutir peluru pun. Baru nak panjat dah pancit. Dan dekat sini, nampak macam alam semula jadi itu sendiri berpihak pada Rentap. Puncak dia terjal dan curam. Keliling dia penuh dengan cenuram yang bahaya. Hutan pula tebal. Memang susah nak bergerak. Tapi bukan itu saja. Cuaca pun jadi kawan baik Rentap. Kabus tebal, hujan lebat, semua ni bukan setakat buat orang tak nampak jalan, tapi selalu rosakkan ubat bedil pihak Brooke. Ini dah jadi mimpi neraka logistik untuk sesiapa yang berani nak tawan puncak ni. Okey, kalau anda rasa pertahanan semula jadi itu dah cukup hebat, tunggu dulu. Rentap tambah lagi satu lapisan pertahanan. Kali ni dengan kebijaksanaan kejuruteraan manusia. Dari sinilah lahirnya sebuah tembok yang boleh dikatakan hampir mustahil untuk ditembusi. Sistem pertahanan dia memang pintar. Dia gabungkan teknologi lama dan baru. Ada dinding berlapis yang super kukuh. Ada meriam besi yang digeruni. Nama dia Bujang Timpang Berang. Ada juga sumpit dengan damak beracun, senyap tapi sangat mematikan. Lepas tu ada longgokan batu-batu besar yang sedia untuk digolekkan dari atas tebing. Dan semua ni dipertahankan oleh antara 500 hingga 1000 pahlawan Iban yang sangat setia. Ini bukan kubu biasa kawan-kawan. Ini sebuah mesin perang. Jadi, apa rahsia yang buat dinding kubu ni kebal sangat? Jawapannya ada pada material yang digunakan. Kayu berlian atau nama lainnya ulin. Kayu ni, dia punya padat dan keras tu sampai orang panggil dia kayu besi. Serius, dia boleh tahan tembakan meriam ringan. Memang perisai yang paling sempurna untuk kubu Rentap. Baiklah, bila dah ada kubu yang sehebat ni yang nampak macam tak boleh dikalahkan, dah tentu akan ada yang datang menguji kan? Dan itulah yang berlaku. Pihak Brooks yang dah tak boleh tahan dengan penentangan Rentap mula melancarkan siri serangan besar-besaran. Matlamat mereka satu, tawan kubu di atas awan ni. Cuba kita tengok garis masa ni. Tahun 1857, serangan pertama gagal. Tahun 1858, serangan kedua gagal lagi. Bukan sekali, tapi 2 kali. 2 kali pasukan Brooke yang serba lengkap dengan senjata cuba tawan Bukit Sadok dan 2-2 kali mereka pulang dengan tangan kosong. Ini dah cukup membuktikan betapa kebalnya kubu Rentap dan semangat juang pahlawan dia memang luar biasa. Jadi, apa yang berubah pada serangan ketiga? Titik pusingannya adalah pertembungan antara 2 gergasi besi ni. Di satu pihak, kita ada Mariam Rentap, Bujang Timpang Berang yang dah berjaya pertahankan kubu ni bertahun-tahun lamanya. Tapi, untuk serangan ketiga, Charles Brooke bawa satu senjata baru yang mengubah segala-galanya. Nama dia, Bujang Sadok.
Meriam ni jauh lebih besar, lebih kuat dan inilah dia detik penentu pertempuran. Walaupun teknologi yang lebih canggih akhirnya berjaya menewaskan benteng fizikal, tapi jangan salah sangka, kisah ni belum habis lagi. Sebab kejatuhan sebuah kubu tak bermakna perjuangan tu tamat. Tembakan demi tembakan daripada meriam bujang saduk tu, akhirnya ia berjaya merobek dinding kayu berlian yang orang kata kebal sangat tu. Selepas berhari-hari bertempur dengan sengit, kubu yang dulu dianggap mustahil untuk ditawan, akhirnya jatuh juga. Rentap dan pahlawan-pahlawannya tak ada pilihan lain, mereka terpaksa berundur. Dan inilah dia fakta yang menjadikan legenda Rentap ni kekal abadi. Walaupun kubu dia dah hancur, Libau Rentap sendiri tak pernah ditangkap. Dia tak pernah menyerah kalah secara rasmi, sampailah ke akhir hayat dia. Semangat dia tak pernah sesekalipun dapat ditakluki. Jadi, kisah Bukit Saduk ni meninggalkan kita dengan beberapa persoalan penting, kan? Pertama, apa pengajaran strategi yang kita boleh ambil dari kubu Bukit Saduk ni? Dan yang kedua, dan mungkin lebih penting, bagaimana legasi perjuangan Rentap ni, semangat yang tak pernah padam ni, terus membentuk jiwa dan jati diri Sarawak sampai ke hari ini. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.